الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dipilih dan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir ke rumah dia dan kita dapat tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Ini semua adalah rahmat dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih dan kekalkan kita dalam kebaikan ini sampai bila-bila insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita daripada kitab Faridatul Faraid fil Ilmil Aqaid pada muka surat 44. Pada tajuk lain-lain perkara yang wajib diiktikadkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada baginda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan baginda, kemuliaan baginda, maka ada beberapa perkara lain lagi yang wajib kita kena iktikad bahawasanya perkara ini adalah sebahagian daripada kemuliaan dan juga ketinggian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah baginda berbangsa Arab dan berketurunan Quraisy. Baginda berbangsa Arab dan berketurunan Quraisy. Jadi kalau kita nak bandingkan mana-mana bangsa pun di atas muka bumi ni, siapa pun mereka, apa pun bangsa mereka, asalnya sama je. Status di sisi Allah Subhanahu wa taala sama je, tak ada beza. Tak ada beza. Cumanya Allah Subhanahu wa taala telah lebihkan. Allah Ta'ala telah lebihkan, Allah Ta'ala telah muliakan bangsa Arab dan terutamanya Allah Ta'ala tinggikan lagi pula kedudukan kaum Quraisy kerana dengan sebab perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab, ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi kita dari kalangan orang Arab. Yang mana hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang ketahui. Kalau nak ikutkan dari segi ramainya orang-orang yang pernah dipilih yang dari kalangan mereka untuk jadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ikutkan Bani Israel lah. Bani Israel, satu golongan, satu bangsa manusia. Kalau kita tengok dalam silsilah 25 Nabi dan Rasul tu, sebahagian besar daripada Nabi dan Rasul itu adalah dari kalangan mereka.
dari kalangan Bani Israel. Bermula daripada Nabi Ya'qub alaihissalam, seterusnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, hatta kan Nabi Isa alaihissalam pun dari golongan Bani Israel. Punya ramai, banyak nasab keturunan mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dan lantik jadi nabi dan rasul. Tapi sehingga kan Bani Israel ni telah beriktikad bahawasanya kami tidak akan beriman dengan mana-mana nabi dan rasul yang datang daripada selain daripada keturunan kami. Kami tak akan beriman. Sebab tu apabila Nabi SAW diutuskan, orang Yahudi bukan tak tahu, bukan tak kenal siapa Nabi kita SAW. Akhir zaman, umat akhir zaman, bukan setakat Nabi, bahkan keadaan umat akhir zaman ini telah pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab terdahulu secara terperinci. Bahkan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan sifat baginda, bentuk rupa paras baginda, akhlak baginda, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara sempurna dalam kitab-kitab terdahulu. Sehingga kan Allah Taala beritahu dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya, mereka ahli kitab, para ahli kitab mengenalinya, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Hari ini macam mana kita kenal anak-anak kita, yang sulung macam mana perangai dia, nombor 2 apa perangai dia, apa sifat nombor 3, kita kenal perangai, sifat, tabiat anak-anak kita. Maka orang Yahudi mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu lagi. Bahkan mereka bukan tak tahu, mereka tahu, bahkan mereka juga telah pun menguji sifat-sifat tersebut. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia satu orang pendeta Yahudi. Dia beritahu, aku dah jumpa, aku dah nampak dah sifat-sifat Muhammad ni, sama seperti mana yang diterangkan dalam kitab, ada sama sebiji. Sewaktu Muhammad sampai ke Madinah, aku nampak sifat-sifat itu ada pada dia. Semua sifat-sifat ni yang disebutkan dalam kitab ada pada diri dia. Rupa paras dia, akhlak dia, semua tak tumpah, tak kurang sikit pun. Cakap kecuali 2 perkara je. 2 perkara je, nak tengok saja-saja tak nampak. Saja-saja nak tengok memang tak nampak. Nak tengok 2 sifat ni memang kena diuji. Apabila diuji, di jalan keujian, baru sifat tu akan keluar. Saja-saja nak tengok tak nampak. Akhirnya dia buat ujian. Diuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diuji, zahirlah 2 sifat tersebut. Lahirlah 2 sifat tersebut. Apa dia? Sifat sabar ketika dalam marah. Sifat sabar ketika dalam marah. Dan juga punya satu sifat hilm. Hilm ni sifat kesopan santunan yang sangat tinggi. 2 sifat ni hanya akan muncul apabila diuji. Dan apabila 2 perkara ini diuji, keluarlah 2 sifat ni pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dia pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi sangat mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kenapa mereka masih lagi enggan beriman? Pertama, sebab ego mereka, takabur mereka. Cakap apa? Ni Allah Ta'ala telah hantar daripada kalangan kami berpuluh orang Nabi dan Rasul. Kenapa kami perlu ikut satu orang Arabi ni?
Kenapa kami kena ikut orang Arab seorang ni ha? Dia tak boleh terima. Dia tidak boleh terima perkara tersebut. Tapi kita kena tahu dan faham, Bani Israel, jangan kata Nabi itu datang daripada bangsa Arab. Usah kata Nabi itu datang daripada bangsa Arab, bukan sebangsa dengan mereka. Datang daripada sebangsa dengan mereka pun dibunuh. Nabi-Nabi yang datang sebangsa dengan mereka, satu kaum, satu kabilah dengan mereka pun dibunuh juga oleh mereka. Jadi tak pelik kalau setakat mereka tak nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sifat perangai dia keras kepala, degil. Keras kepala, degil tu lagi. Satu hal, dia berani mencabar. Dia berani mencabar. Dan yang dicabar bukan orang biasa-biasa. Yang dicabarnya siapa? Tuhan. Setakat cabar orang, cabar, kita berani cabar manusia, biasa je bagi dia. Manusia cabar manusia, bagi dia biasa. Dia berani cabar Tuhan. Tuhan pun dia cabar. Jadi kerana satu, kerana ego, yang kedua kerana hasad. Itulah yang menyebabkan Bani Israel tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menolak. Mereka kata apa? Di kalangan kami, Nabi untuk kami adalah Nabi daripada kalangan kami. Dan Muhammad ni dia diutuskan bukan untuk kami. Dia diutuskan bukan untuk kami. Dia untuk bangsa selain daripada kami. Jadi kalau ikutkan dalam kitab sebut orang Yahudi ni, kalau dia masuk Islam, dia punya mengucap special. Dia tak boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah semata-mata, tak cukup. Tak cukup. Dia kena tambah sikit lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah likullil arabi wal ajami. Kena tambah lagi. Maksudnya Nabi Muhammad itu utusan Allah untuk seluruh manusia dari kalangan bangsa Arab dan juga bukan Arab. Kena sebut, kena tambah. Sebab memang iktikad mereka kata Nabi Muhammad ni bukan Rasul untuk mereka. Dan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Murrah bin Ghalib bin Nadar bin Mudrikah bin Nizar. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini susur galur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat. Memang sebut sampai ke situ. Adapun nasab keturunan baginda sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam, itu adalah menurut kajian para ulama. Dan ibunya Sayyidatina Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Abdul Manaf ini lain daripada Abdul Manaf pada pihak bapanya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam nasab Nabi belah ayah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kalau sebelah mak, Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf. Jadi dua orang Abdul Manaf di sini adalah dua orang yang berbeza. Dua orang yang berbeza. Dia bukan sepupu. Ayah Nabi dengan mak Nabi bukan kahwin sepupu. Dia bertemu dekat Zuhrah tu. Dia bertemu dekat Kilab. Warna tubuhnya adalah putih kemerahan. Warna tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putih kemerah-merahan.
Bukan putih pucat lesi macam orang-orang barat putih bapak pucat lesi. Ataupun kalau kita orang Melayu ni putih kuning. Kan macam kuning macam apa? Kuning lansat. Bukan putih macam tu. Putih Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putih kemerah-merahan. Ini kulit badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah kesudahan nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka sesiapa yang mengaku menjadi nabi selepasnya nescaya menjadi kafir. Mohon dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup kepada sekalian nabi dan juga rasul. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu ayah kepada mana-mana lelaki di kalangan kamu. Bahkan dia adalah khataman, walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasul Allah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi sekalian nabi-nabi. Dalam ayat ni memang Allah Subhanahu wa taala sebut an-nabiyyin, nabi-nabi. Tak sebut pun khataman nabiyyin wal mursalin, tak sebut. Allah Taala sebut nabi sahaja, tak sebut pun perkataan rasul. Oleh kerana dalam Al-Quran Allah Taala tak sebut yang Nabi Muhammad itu adalah penutup bagi sekalian rasul, maka adalah orang mengaku dia rasul Melayu. Tak? Mengaku dia je. Dia bukan nabi, dia cakap saya bukan nabi tapi saya rasul. Tak boleh. Ini pun tak betul. Sebab syarat nak jadi rasul kena jadi nabi terlebih dahulu. Nak jadi rasul kena jadi nabi terlebih dahulu. Kalau kita tengok 25 nama nabi dan rasul yang kita beriman, yang kita wajib kena beriman itu, mereka semua itu adalah rasul, bukan nabi semata-mata. Mereka kesemuanya adalah rasul, bukan nabi semata-mata. Kalau nabi semata-mata termasuklah Nabi Syith alaihissalam, masuk anak Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Syith tak masuk. Nama dia tersenarai di kalangan para nabi dan rasul, tapi bukan nama yang wajib kita kena beriman. Cuma kita wajib kena percaya dia itu nabi, dia itu rasul. Cuma kita tak dituntut untuk mengetahui tentang sejarah sirah hidup dia berbanding dengan 25 nabi dan rasul yang lain. Kita memang dituntut untuk tahu dan kenal siapa mereka. Jadi kesemua 25 tu adalah nabi dan rasul, bukan nabi semata-mata. Dia adalah nabi dan rasul. Jadi nak jadi rasul, dia kena jadi nabi terlebih dahulu. Kerana setiap rasul adalah nabi. Setiap rasul adalah nabi. Akan tetapi bukan semua nabi adalah rasul. Semua rasul adalah nabi, akan tetapi bukan semua nabi adalah rasul. Jadi siapa-siapa yang mengaku Allah Ta'ala tutup pintu kenabian, tak tutup pintu kerasulan, kerana itu saya rasul, tak kira apa nama dia pun, jangan terima. Tidak boleh diterima pakai sama sekali. Bila Allah Ta'ala dah tutup pintu kenabian, apabila Allah Ta'ala telah tutup pintu kenabian, maka pintu kerasulan pun ikut tertutup sekali. Pintu kerasulan pun ikut tertutup sekali. Dan jikalau ada orang lain yang layak untuk jadi nabi dan rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling layak adalah Umar. Orang yang paling layak adalah Umar. Berapa banyak
perkara-perkara yang ditetapkan oleh syariat dalam agama ini bertepatan dengan pendapat kehendak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Contohnya dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah pilih untuk ambil tebusan daripada para tawanan perang. Ambil tebusan daripada para tawanan perang. Nak bebaskan tawanan perang, kalau ada harta kena bayar harta, 2,000 dirham kena bayar. Kalau ada harta, kena bayar dengan harta. Kalau tak ada harta tapi ada kelebihan, pandai membaca, pandai menulis, pandai bermain senjata, pandai ada kelebihan, dia kena ajarkan kelebihan-kelebihan, kemahiran-kemahiran yang dia ada kepada anak-anak orang Islam. Dia kena ajar kemahiran-kemahiran ini kepada anak-anak orang Islam, sehingga anak-anak orang Islam jadi mahir dan pandai. Dapat buat ni baru dia bebaskan. Kalau tak ada, harta tak ada, kemahiran tak ada pilihan ketiga. Apa dia? Kekal jadi hamba. Kekal jadi hamba. Ini pilihan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tetapi Sayyidina Umar tidak setuju dengan pendapat ini. Sayyidina Umar tak setuju dengan pendapat ini. Apa pendapat dia? Dia kata, wahai Rasulullah, mereka ni semua musuh Allah. Mereka ini semua musuh kepada Tuhan. Mereka keluar ke Badar pun semata-mata untuk berperang dengan Tuhan. Apa faedah kita simpan orang macam ni lagi? Apa faedah kita simpan orang macam ni lagi? Apa faedah kita bagi peluang pada dia? Pancung je kepala dia. Kita Sayyidina Umar, pancung je kepala dia. Tak simpan-simpan dah. Tak payah nak ambil tebusan, tak payah nak sawaja, tak payah. Bunuh je. Dan pendapat ini dipersetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kisah pengharaman arak. Kisah pengharaman arak. Arak ni diharamkan secara berperingkat. Dan dalam semua peringkat ini, arak ini diharamkan kerana Sayyidina Umar tak suka dengan apa yang telah berlaku. Dia tengok peristiwa berlaku akibat mabuk, orang baca salah dalam sembahyang. Kerana mabuk, orang bergaduh sesama sendiri kerana mabuk. Sayyidina Umar tengok perkara ni, dia pening, dia susah hati. Dia mengadu pada Nabi. Dan dia cadangkan pula apa kena buat. Apa kena buat. Dia bukan pening kesusah hati saja kosong-kosong, tak. Dia pening, dia susah hati, dia mengadu pada Nabi, dia bagi cadangan apakah yang sepatutnya kita kena buat. Dan setiap pendapat yang diutarakan oleh dia, pendapat itu Allah Ta'ala ambil jadi hukum. Allah Subhanahu wa ta'ala ambil jadi hukum. Ini kalaulah ada Nabi dan Rasul yang layak selepas Nabi SAW, orangnya adalah Umar radhiyallahu anhu. Tapi pernah tak Umar mengaku jadi Nabi? Tak pernah. Tak pernah. Habis tu siapa kita? Yang duk isap rokok tepi jalan, nak suruh baca Fatihah pun tak betul, suruh rokok pun orang suruh tunduk diri tegak dirinya, tiba-tiba nak mengaku jadi Nabi, jadi Rasul. Tak layak. Ni kalaulah ada siapa-siapa mengaku saya adalah Nabi dan Rasul, tuan-tuan semua jangan ada sebarang keraguan dan kesangsian untuk tendang dia keluar dari sini. Tendang je keluar, orang macam ni tak layak simpan. Tak layak untuk disimpan. Jangan fikir, betul ke cakap dia ni, boleh ikut ke? Tak. Tak ada. Allah Ta'ala beritahu dah.
Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penutup lagi sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul. Siapa pun mengaku hebat macam mana sekalipun dia, tiba-tiba dia mengaku saya adalah nabi, saya ada rasul, jangan cakap banyak, tendang aja. Tendang aja keluar. Sudah. Orang macam ni dia lah jadi tukang tarik bala nanti. Mengaku Imam Mahdi pun bukan senang-senang boleh nak mengaku jadi Imam Mahdi. Pertama sekali cek dia punya Fatihah betul ke salah. Cek Fatihah dia betul ke salah. Kalau baca Quran pun tak betul, nak mengaku jadi Imam Mahdi, tak payah. Itu asas paling senang. Asas paling senang. Tak kisah kat mana nak ngaku pun. Kat Facebook ke, kat mana ke. Okey, katalah dekat Facebook kita tak boleh nak cek dia punya bacaan Quran kan. Paling kita kena tengok nasab keturunan dia. Dia punya nasab keturunan. Sebab Imam Mahdi adalah daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini entah Melayu Jawa mana entah datangnya mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, tak ada. Yang kedua, kalau kita boleh tengok syariat yang diamalkan. Syariat yang diamalkan. Kebiasaannya orang yang mengaku dekat mana, dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, dekat mana ke, perkara yang dia bawa memang bertentangan. Jangan kata bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan logik bahawasanya itu adalah perintah Allah. Nampak sangat dia tu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pula sekarang ni saya tengok asal mengaku dia jadi apa, Imam Mahdi ke apa ke, antara perkara yang dia bawa bendera pelangi. Faham tak bendera pelangi kan? Dia bawa bendera pelangi. Dia penyokong kuat, dia pengamal LGBT. Dia pengamal kuat LGBT. Bahkan sebenarnya LGBT ni tak ada mana-mana agama samawi yang terima. Walaupun dalam akidah Yahudi ke, Nasara ke, yang dia orang si pun dah terpesong, asalnya LGBT memang perkara yang tak diterima dalam syarak, sama ada dalam agama Islam ataupun agama-agama terdahulu. Arak, dia kata, ikut saya boleh minum arak. Tak payahlah. Tak payah. Memang tak ada. Orang macam ni wajib kita suruh dia bertaubat. Wajib kita suruh dia bertaubat. Kalau tak, memang kat sini ulama telah buat ketetapan siapa-siapa yang mengaku dia adalah Nabi, adalah Rasul selepas Nabi SAW, hukumnya adalah kafir. Memang tak payah. Kita tak payah termenung nak mikir, boleh ikut ke tak boleh ikut. Tak payah. Tak payah. Tak perlu pun. Jangan masuk pun dalam kepala kita fikir pasal dia. Diperanakkannya di negeri Mekah, dan di sinilah beliau dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Selepas itu beliau diam di Mekah selama 13 tahun, kemudian berpindah ke Madinah dan diam di Madinah selama 10 tahun. Kemudian baginda wafat padanya dan dikuburkan baginda pada tempat wafatnya itu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu baginda berumur 63 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan di negeri Mekah pada, kalau ikutkan pada tarikh yang masyhur kita semua tahu adalah 12 Rabiul Awal. Ini tarikh yang masyhur.
Kalau ikutkan kata pun bukan gitu lah tarikhnya, 12 Rabiul Awal juga. Jadi baginda telah dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan baginda telah dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayah baginda telah wafat sewaktu baginda dalam kandungan ketika berumur 2 bulan. 2 bulan dalam kandungan, ayah baginda telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dilahirkan, baginda telah dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni dia datang daripada perkampungan Bani Sa'ad dekat Taif. Sebab tu Nabi SAW antara dakwah baginda, antara misi dakwah baginda pernah pergi ke Taif. Pernah pergi ke Taif untuk minta tolong orang Taif, beri perlindungan kepada baginda. Kenapa baginda pergi ke sana? Sebab baginda telah dibesarkan di sana. Dan pada hari Halimatus Sa'diyah datang nak jemput Nabi SAW, dia datang daripada kampungnya. Tujuan asalnya bukan untuk cari bayi anak yatim, tak. Orang Mekah kebiasaannya mereka, pada zaman tu mereka tak akan besarkan anak-anak mereka di bandar. Sebab suasana kat bandar ni tak selesa. Jadi siapa-siapa yang ada kemampuan, siapa-siapa yang ada lebihan harta, dia akan bagi anak-anak dia ni kepada ibu-ibu susuan. Dan ibu-ibu susuan ni dia akan ambil upah lah jaga anak orang. Ambil upah, bagi nyusu, nanti family akan bagilah bayaran kepada dia. Jadi turun daripada perkampungan Bani Sa'ad bersama-sama dengan jemaah yang lain, kawan-kawan yang lain turun sama-sama. Tetapi oleh kerana Halimatus Sa'diyah tu sendiri adalah orang miskin, harta tak ada. Ada keldai, ada unta, keldai seekor, unta seekor, keruh kering, nak berjalan bawa diri pun tak larat, usah kata bawa orang. Dia nak bawa diri dia, unta, keldai dia nak bawa diri sendiri pun tak larat. Dan kerana lambatnya, lemahnya binatang kenderaan ni, akhirnya Halimah sampai ke Mekah lambat daripada orang lain. Orang-orang lain yang ada kelebihan, mereka dah pergi rumah orang kaya-kaya. Rumah orang kaya-kaya, rumah orang senang-senang, dia orang dah ambil dulu dah. Dia pergi dah ambil dah. Tu Halimah sampai pun orang nak balik. Akhirnya dia pergilah cari rumah orang kaya, tak ada dah. Pergilah rumah Abdul Muttalib, rumah datuk Nabi. Kalau tengok situ, ada seorang baby, tapi orang miskin. Keluarga Nabi ni, walaupun Abdul Muttalib ni pembesar Quraisy, tapi harta tak ada. Tak ada harta. Sedangkan Halimah kata, aku datang ni aku nak cari harta. Yang aku ambil baby ni kan menambah beban, bukan nak meringankan beban, jadi menambah beban. Cakap tak apa, biar letak dulu, tinggal dulu kat sini. Cari rumah orang lain dulu. Pusing dah Mekah tu cari, tak ada dah rumah orang kaya. Rumah golongan bangsawan dah tak ada dah. Tinggal bangsawan yang ada Abdul Muttalib, tapi tak ada harta. Memang keturunan yang mulia, orang yang mulia, tapi tak ada harta. Jadi dia telah pergi juga ke rumah ni. Dia ambil juga bayi ini, dia ambil juga jasad Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, pada diri Nabi SAW ada 1000 macam jenis keberkatan. Keberkatan, kebaikan, segala jenis macam keberkatan dan kebaikan ada pada diri Nabi SAW. Jasad baginda ada keberkatan. Apa-apa yang keluar daripada baginda pun semua ada kebaikan, ada keberkatan. Jadi apabila Halimah ni dia ambil je jasad bayi ni tadi, dia pegang je. Sebelum dia pegang, badan dia sendiri lemah, dah penat. Anak dia dia ada bayi, dia ada anak dia, anak dia menangis tak cukup susu badan.
Usah kata nak menyusukan anak awan lain, anak dia sendiri pun tak cukup susu badan. Tapi apabila diambil sahaja jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali Allah Taala ubah diri dia. Tadi dia penat, lemah, tak bermaya, susu pun dah tak ada, berubah 360 darjah. Badan dia jadi segar, jadi sihat. Tadi dada dia kosong, tak ada isi, jadi penuh dada dia. Anak dia minum sebelah, bayi ni Nabi kita pun minum sebelah, cukup, tak jadi masalah. Bukan dia sahaja, apabila dia bawa keluar jasad Nabi SAW, naik binatang tunggangan dia, keldai dia jadi sihat, keldai dia turun, tak ada lemah, berdiri, lutut empat-empat pun lutut goyang. Macam tu untanya, lemah, tak ada isi, tak ada tenaga, berdiri pun tak larat. Tetapi apabila diambil sahaja jasad Nabi SAW, dia bergerak balik, paling lambat bergerak, tapi paling dulu sampai ke kampung. Kantung unta dia, kantung keldai dia penuh dengan susu. Bahkan selama dia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim kemarau, ladang ternak orang lain rumput kuning, tak ada rumput, kering, mati. Binatang ternak jadi kering, keruh kering, tak ada isi sebab rumput tak ada di musim kemarau. Tetapi ladang ternak kepunyaan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha waktu itu hijau. Jadi hijau. Orang lain kering kontang, dia hijau. Lembu kambing orang lain kurus kering, dia gemuk berisi. Berkat ambil jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dia ambil jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apatah lagi kita kalau kita ambil agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda, amalan baginda, agama baginda. Berapa banyak keberkatan yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Mungkin atas dunia ni tak nampak, tapi di akhirat pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi. Dan setelah itu baginda dilantik menjadi Rasul ketika berada di Mekah, ketika baginda berusia 40 tahun. Di usia 40 tahun baginda telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan baginda telah tinggal di Mekah, buat dakwah dekat sana selama 13 tahun. Pagi, petang, siang, malam dengan penuh kesusahan, dengan penuh mujahadah untuk sampaikan agama. Kepada umat ini. Bukan sebenarnya tujuan Nabi SAW buat dakwah bukan semata-mata untuk orang Mekah, tak. Nabi SAW buat dakwah sama ada di Mekah maupun di Madinah. Tujuannya adalah supaya setiap orang dapat ambil kerja daripada baginda dan sebarkan agama ini ke seluruh alam. Untuk itu baginda telah buat usaha sungguh-sungguh susah payah. Kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, satu orang wanita bangsawan yang kaya. Ada harta, ada perniagaan. Tetapi di hari kewafatan Hadrat Khadijah radhiyallahu anha, baju yang dia pakai pun adalah sehelai baju yang bercompang-camping, bertampal-tampal. Kita ini tak sanggup kita nak pakai baju bertampal-tampal. Tapi Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha wafat dalam pakaian yang bertampal-tampal. Dan setelah berada di Mekah, akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan baginda terhijrah di Madinah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Pun baginda bukan tinggal, walaupun dia tulis kat situ baginda diam di situ. Tidak, baginda bukan diam semata-mata.
Duduk tinggal ni Madinah, buat kerja, buat dakwah, sampaikan agama, sediakan orang lain untuk sampaikan agama, hantar jemaah keluar daripada Madinah untuk sebarkan agama ke seluruh alam. Dan akhirnya pada hari Isnin, pagi Isnin selepas subuh, kalau ikut riwayat pun pada tarikh yang sama dengan kelahiran baginda 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda berusia 63 tahun. Seterusnya syariatnya memasukkan segala syariat sekalian Rasul yang terdahulu dan kekal sehingga hari kiamat. Syariat dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memansuhkan syariat-syariat yang terdahulu. Bukan semua dimansuhkan, ada syariat Nabi-Nabi yang terdahulu yang diambil dan diserap masuk ke dalam syariat Islam. Yang lain daripada itu dimansuhkan. Antara amalan syariat Nabi yang terdahulu yang kekal ada dalam syariat agama Islam kita apa dia? Amalan haji. Antaranya amalan haji. Ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah Ta'ala ambil dan masukkan dalam syariat kita. Dan syariat ini akan kekal sampai hari kiamat. Takkan diubah lagi dah. Dan siapa yang datang lepas itu kata, oh perintah ni mansuh, perintah ni tak ada. Tak ada. Apa sahaja perkara yang nak dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah pun dimansuhkan. Apa yang ada tinggal ini adalah yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal sampai kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperjalankannya pada waktu malam dari Makkah ke Baitul Muqaddis dan dinaikkannya ke segala langit yang tujuh sehinggalah kepada Sidratul Muntaha, kursi mustawa arash, dan dia melihat Tuhannya yang maha mulia dan maha besar, bersesuaian kedudukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan berkata-kata kepadanya dan memfardukan sembahyang 5 waktu ke atasnya dan juga umatnya. Ini peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala, Isra' tu maksudnya berjalan pada waktu malam. Allah Subhanahu wa taala terperjalankan baginda daripada Mekah ke Baitul Muqaddis. Daripada Baitul Muqaddis naik pula ke sampai ke Arash Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini berlaku dalam tempoh 1 malam. Berlaku antara lepas Isyak sampai subuh. Ini perkara ini berlaku. Mustahil bagi Allah? Tak mustahil. Sebabnya kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan tempoh dan masa, ruang dan waktu. Kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan ruang dan waktu. Yang kita jadi pening nak terima, payah nak terima sebab kita letak kudrat Allah taala dalam ruang dan waktu. Itu orang jadi payah nak terima. Tak logik lah. Dah kita cakap Allah Ta'ala suka macam kita, memanglah jadi tak logik. Kudrat Allah Ta'ala bersangkut dengan masa juga. Sedangkan kudrat Allah Subhanahu wa taala langsung tidak berkait, tidak langsung, tidak tertakluk dengan ruang dan waktu. Tak tertakluk. Macam saya pernah selalu cerita sebelum ni, satu orang hafiz Al-Quran, dia boleh baca satu juzuk 20 minit standard bacaan dia. Itu ruang dan waktu yang dia perlukan. Jangan kita letak bacaan kita macam dia. Jangan kita bandingkan kita nak baca satu muka 20 minit dengan satu orang hafiz yang boleh baca satu juzuk 20 minit. Memang tak sama, kemampuan tak sama.
dah kemampuan makhluk sama makhluk pun tak sama. Ini kan pula kita nak letak kemampuan kefahaman kita dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di zaman Nabi, apabila dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, dalam riwayat sebut orang-orang yang baru masuk Islam murtad serta-merta. Orang-orang yang baru masuk Islam murtad serta-merta. Sebab dia letak kudrat Allah Subhanahu wa taala bertakluk dengan ruang dan waktu. Jadi kudrat Allah Subhanahu wa taala tak ada kena mengena, tak bersangkut langsung dengan ruang dan waktu. Memang tak bersangkut langsung dengan logik akal kita. Allah Ta'ala wujud pun tak berkait dengan masa. Ini kan pula perkara-perkara lain. Benda tu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam peristiwa ini jugalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada kita solat 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Akan tetapi setiap kali naik berjumpa, beliau turun bertembung dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata, minta kuranglah, 50 tu banyak, minta kurang. Naik lagi, minta kurang. Sekali naik kurang 5, turun cakap. Nabi Musa kata banyak lagi, minta lagi. Sampai lepas 9 kali nak naik kali ke 10, Nabi dah malu. Nabi SAW dah malu nak minta. Dan telah terdengar suara, dan Allah Subhanahu wa taala beritahu, aku fardukan kepada umatmu 5 waktu. Barang siapa yang menjaganya 5 waktu dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya, aku akan bagi dia pahala seolah-olah dia mengerjakan 50 waktu. Murahnya Allah Subhanahu wa taala, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu betul tak betul kata Nabi Musa alaihissalam? Kita tengoklah kita. Tengoklah diri kita. Senang ke susah nak buat 5 waktu ni? Nak sembahyang 5 waktu tu senang. Nak sembahyang 5 waktu di awal waktu. Sembahyang di awal waktu, tempat di mana azan diazankan. Ini tuntutan mendirikan solat sebenarnya. Tuntutan mendirikan solat bukan semata-mata kita sembahyang waktu zuhur lagi 10 minit nak habis bukan cakap takbir. Itu bukan. Tuntutan sebenar sembahyang ialah sembahyang di awal waktu, tempat di mana azan diazankan, dan kita sempurnakan segala rukun dan syaratnya. Jadi tengok, sebab tu Nabi Musa AS kata susah. Tak apa, Yahudi seminggu sekali pun pening kepala nak sembahyang. 5 kali sehari. Seminggu sekali pun dia pening kepala. Nak pergi gereja ke tak nak? Nak pergi sembahyang ke tak nak? Pening kepala dia mikir. Allah Subhanahu wa taala sungguh pun begitu. Allah Taala bagi kelebihan yang besar untuk kita. Bahkan setiap amalan yang dilakukan oleh umat ini, Allah Subhanahu wa taala akan kira sehingga 10 kali ganda. Dan 10 kali ganda ini adalah nilaian yang paling sedikit. Bukanlah 10 kali ganda kiraan 10 ni paling banyak, tak. Kiraan 10 ni paling banyak kita nak bayar upah ke orang. Satu kerja RM10 memang mahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala kiraan 10 adalah kiraan yang paling sikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan kedekut dengan Allah. Allah Taala pemurah dengan kita. Yang kedekut tu kita. Yang kedekut tu kita. Ini dengan peluang baki masa yang ada dalam seumur hidup kita ni, rebutlah kebaikan sebanyak-banyaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga apa yang dimuzakarahkan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala bagi kefahaman dan kekuatan kepada kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi.